Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk kita solat berjemaah bersama-sama dan ada sedikit masa mendengar perkongsian daripada saya yang tidak berapa banyak sangat ilmu, cuma mencabar diri untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah hari ini kita cuba sambung balik pengajian kita yang tertangguh hampir 2 tahun. Hari ini kita masuk bab isti'azah dan basmalah. InsyaAllah saya buat slide malam ni ambil daripada kitab Panduan Ilmu Tajwid daripada Dr. Khairul Anwar, pensyarah di UC. InsyaAllah kita tengok bab isti'azah. Isti'azah ni bahasa lain sikit lah. Kalau bahasa senangnya a'udzubillah lah. Kalau bahasa kampung ataupun bahasa yang kita selalu dengar adalah a'udzubillah ataupun ta'awuz. Isti'azah ni kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Perkara ini amat penting dalam memulakan setiap ibadah, termasuklah kita membaca Al-Quran. Ini kerana kita amat memerlukan keberkatan dalam beribadah. Dalam waktu yang sama kita memohonlah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalil dalam Al-Quran muka surat 278 Surah An-Nahl ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang bermaksud, oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hasutan syaitan yang direjam. Ini dalil yang kita kena baca isti'azah ataupun ta'awuz, bahasa kampungnya a'udzubillah. Okey, isti'azah ni dia ada lafaz yang masyhur. Masyhur ni yang kita selalu dengar. Lafaznya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya tadilah kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Abu Amr Ad-Dani menyatakan bahawa menggunakan bentuk lafaz isti'azah ini bukan bentuk lain kerana lafaz tersebut menepati Alkitab dan Al-Sunnah. Jadi lafaz isti'azah ni masyhurnya Nabi sendiri pun menggunakan lafaz ini. Dalilnya adalah riwayat An-Nafi'i, Ibnu Jubair, Ibnu Mut'im dari ayahnya daripada Nabi SAW bahawa baginda ni merujuk kepada Nabi lah. Isti'azah, sebelum Nabi membaca isti'azah, sebelum membaca Al-Quran dengan lafaz tersebut ni, lafaz yang ni lah jugalah dan mengambilnya. Dan lafaz ini jugalah dipegang oleh Qurra'. Qurra' ni ahli qira'at. Ahli qira'at ni ada 10 imam qira'at yang masyhur. Cuma kita ni yang kita tahu, yang popular kita dengar adalah Imam Asim. Yang kita baca ni Hafs, Imam Hafs riwayat Asim. Minta maaf, Imam Asim riwayat Hafs, Hafs an Asim. Contohnya macam ni. Di sini adalah Asim, imam yang kelima daripada 10 imam qiraat, Imam Asim, dan dia ada 2 orang anak murid. Satu Hafs dan satu lagi Syu'bah. Yang kita ni, kita baca Quran dengan riwayat Hafs. Asim adalah tu guru dia. Dan ada setengah jemaah kita sini juga
ada ambil dua riwayat, riwayat Syu'bah dan riwayat Hafs. Boleh. Kalau ada rezeki, pergilah bertalaqi, ambil 10 imam qiraat. Nanti ada rezeki kita travel pergi Morocco ke, Turki ke, boleh kita dengar bacaan-bacaan yang berlainan. Contohnya maghrib tadi saya cuba baca surah Ad-Duha. Nanti ada rezeki kita boleh dengar surah Ad-Duha dibacakan dengan imalah. Wad-duha. InsyaAllah lah. Okey, tak nak pergi jauh sebab ada slide kan. Okey, ini adalah lafaz-lafaz isti'azah dan makna. Yang dua lagi ni kita selalu juga dengar daripada guru-guru kita ataupun ustaz-ustaz yang selalu baca. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Ditambah apa? Ditambah al-alim, as-sami'il alim. Ditambah Maha mendengar lagi Maha mengetahui pun boleh kita baca. Seterusnya a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Ditambah kalimah al-azim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa daripada syaitan yang direjam. Ini adalah isti'azah yang kita selalu dengar. Dan ada lagi bentuk-bentuk ataupun wajah-wajah isti'azah yang selalu kita dengar tapi jarang-jarang sekali. Contohnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam, yang sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ada juga a'udzu billahi minasyaiton, dibuat kalimah ar-rajim. Maksudnya aku berlindung kepada Allah daripada syaitan. Kalau tengok sini ada 8 wajah dan ada yang kata ada 9 wajah isti'azah. Jadi insya-Allah lah nanti slide ini saya bagi dekat dalam grup Jumaat, boleh tengok balik dah. Okey, seterusnya kita tengok hukum membaca isti'azah. Pendapat yang pertama, isti'azah ni adalah harus. Dan inilah pendapat jumhur qurra, jumhur imam qiraat dan fuqaha. Fuqaha ni alifin lah, al-imam mazhab lah, dan yang mengatakan dia sunnah. Pendapat pertama ada yang kata harus dan ada yang kata sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan isti'azah ini adalah wajib. Pendapat Atta' al-Thawri yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Jazari daripada Daud dan sahabatnya yang dinasabkan kepada Fakhr Ar-Razi. Sebab apa dikata wajib? Mereka berdalilkan bahawa permintaan membaca isti'azah datang dalam bentuk arahan. Mana katanya isti'azah ni datangnya dalam bentuk arahan. Mana kata wajiblah ia membaca isti'azah. Seterusnya isti'azah dibaca setiap kali hendak memulakan bacaan Al-Quran, kerana bacaan Al-Quran adalah sebaik-baik ketaatan dan syaitan berusaha untuk menghalang amalan ini. Ia juga kerana pembaca bermunajat dengan kalam Allah. Seterusnya isti'azah ni disyariatkan untuk membacanya kerana membaca isti'azah memberi maksud bahawa sebelum membaca Al-Quran hendaklah kita mencuci mulut kita. Sebelum kita baca Quran, kita menyebut perkataan-perkataan yang lara, yang sia-sia. Maka untuk kita cucikan balik, betulkan balik niat kita, kita baca dengan isti'azah ataupun ta'awuz. Itu hukumnya. Seterusnya membaca secara jahar ataupun israr, ataupun kita panggil membaca secara kuat ataupun secara perlahan, ataupun dipanggil sir. Ada yang panggil ikhfa. Kalau dalam ilmu tajwid dipanggil ikhfa. Ikhfa itu tersembunyi, slow-lah, perlahan. Okey, pertama, tempat yang digalakkan kita baca secara kuat, dibaca secara jahar.
Apabila qari membaca Al-Quran secara jahar, qari itu seorang pembaca Al-Quran, dia baca dengan kuat kerana ada yang ingin mendengarnya. Dia baca kuat isti'azah itu kerana ada yang mendengar bacaannya. Jelaskan isti'azah iaitu berlindung dengan Allah adalah untuk menzahirkan syiar bacaan Al-Quran dan mahukan supaya pendengar diam. Mana dia baca isti'azah ini untuk beri audience. Kalau begini saya baca isti'azah ni untuk diam. Kalau ada yang belakang tengah sembang contohnya, jadi bila saya baca isti'azah ni, dia jadi diam, dia boleh fokus dan dia akan dengar bacaan Al-Quran seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika qari bersama kumpulan halaqah dan ia adalah pembaca yang pertama, contohnya tadarus. Biasanya ni bulan Ramadan lah, ada soalan biasanya. Kita duduk dalam satu halaqah, ada 7-8 orang. Jadi bila kita mulakan halaqah bacaan Al-Quran itu, saya adalah orang yang pertama, maka saya kena jaharkan, saya kena kuatkan bacaan isti'azah itu sebab saya yang pertama. Dan seterusnya Abah Syarif kita, dia tak perlu baca isti'azah dengan kuat. Sebab apa? Sebab memadai dengan saya sahaja yang baca dengan kuat. Dia hanya sekadar membaca untuk sekadar dia sahaja yang dengar, mana perlahan. Ni bab tadarus lah, lama lagi. Seterusnya kita tengok yang kedua, dibaca secara perlahan. Qari membaca berseorangan, sama ada membaca dengan jahar atau perlahan. Bila saya baca Quran seorang-seorang, sama ada saya nak baca Quran itu kuat ataupun perlahan, isti'azah ini sekadar saya saja yang dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak perlu tarik. Faham? Yang kedua, ketika dalam halaqah dan bukan pembaca yang pertama yang memulakan tadilah. Dia ni bukan pembaca yang pertama yang memulakan bacaan isti'azah. So dia tak perlu baca isti'azah itu dengan kuat, memadai orang yang pertama. Seterusnya, ketika dalam solat, sama ada solat jahar, maghrib, isyak, subuh, atau perlahan, zuhur, asar, atau ia menjadi imam atau makmum atau berseorangan. Okey, bila dia solat jahar ataupun solat sir, sama ada dia jadi imam ke, dia jadi makmum ke, dia solat seorang-seorang ke, isti'azah itu hanya sekadar dia sahaja. Tak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terkejut imam kat depan. Contoh, tak kira lah. Bila kita jadi makmum, minta maaf saya tegur sikit je lah. Bila kita jadi makmum, takbir kita tu janganlah kuat sangat. Kadang-kadang terkejut imam. Ingat orang kata subhanallah, tegur dia lah. Ni benda ni selalu terjadi di Afrika sangat lah. Okay. Dan digalakkan membaca isti'azah dengan perlahan di beberapa tempat tersebut adalah untuk tidak memisahkan bacaan Al-Quran. Ini dalam kategori halaqah ataupun tadarus, tak boleh baca dengan kuat. Contohnya ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya kupasin dekat Abah Syarif, dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak boleh. Bila saya baca ayat terakhir, dia dah ready. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu sahaja dah. Tak perlu nak baca isti'azah dengan kuat. Dan kenapa kita perlu baca isti'azah walaupun kita baca Quran seorang, walaupun tak ada orang, baca slow ataupun baca kuat? Sebab kita nak membezakan yang kita ini membaca Al-Quran. Kalau baca hadis tak perlu baca isti'azah, hanya Al-Quran sahaja kita kena baca isti'azah. Kalau nak kita baca, boleh, tak ada masalah. Cumanya salah satunya kita nak membezakan isti'azah ni sebab kita baca Quran bukan hadis. Seterusnya kita tengok mengulangi bacaan isti'azah. Perlu tak kita ulang bacaan isti'azah? InsyaAllah.
Oh, nama lagi. Rasa lama dah ni. Seterusnya kita tengok, adakah perlu kita ulang isti'azah? Dekat mana yang kita perlu ulang? Jika pembaca berhenti bacaan dan ingin kembali membaca, adakah diulang isti'azah ataupun tidak? Pertama, jika berhenti bacaan kerana sesuatu perkara yang ada hubungan dengan bacaan Al-Quran, seperti kita membaca tafsir, sujud tilawah, menerangkan hukum, mentashih, ataupun tashih ni kita tegur bacaan lah, yang salah, maka isti'azah tidak perlu diulang. Maksudnya, bila kita baca, kita tengah baca Quran, kita tegur orang tu salah dalam tadarus, kita ambil konsep tadarus, jadi tidak perlu kita ulang balik isti'azah itu. Kita terus sahaja. Kalau kita baca tafsir pun kita tak perlu. Biasa kita baca tafsir, kita baca satu ayat, kita pun tengok tafsir, tak perlu nak ulang balik isti'azah. Saya rasa boleh faham kot. Yang kedua, jika berhenti bacaan kerana berlaku perlakuan yang tidak diingini, seperti batuk, bersin atau terlupa, maka isti'azah tidak perlu diulang, dengan syarat tempoh kita berhenti batuk itu ataupun bersin itu tidak lama. Mana bersin sekali, terus kita baca. Jangan bersin, lalak hidung dulu, dilek dulu, bina air dulu, itu kena baca balik isti'azah dah. Jadi tempoh jakaan tu tidak lama, maka kita tidak perlu ulang balik isti'azah itu. Yang ketiga, jika kita berhenti bacaan sebab yang lain, tidak ada hubungan langsung dengan bacaan Al-Quran, seperti kita jawab salam, tak boleh dah. Yang kedua, baca WhatsApp lah, sebab WhatsApp baca 3 ayat, baca WhatsApp lah, sebab kita tak silent handset. Ataupun kita bercakap dengan orang lain, bercakap itu tidak berkait dengan bacaan Al-Quran. Mana kita bercakap luar bidang Al-Quran ni lah yang kita nak baca ni, maka ini perlu kita ulang balik isti'azah itu. Boleh nampak insyaAllah. Ini adalah wajah-wajah ataupun contoh bacaan isti'azah dengan awal surah. Jika isti'azah dan basmalah dibaca pada awal surah, kecuali surah At-Taubah, mana isti'azah boleh baca pada mana-mana surah, pada mana-mana ayat dalam Al-Quran, tetapi basmalah tidak boleh dibaca pada surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Kalau nak baca pada muka surat yang tidak di awal surah, boleh tak baca basmalah? Boleh, tapi tidak digalakkan. Sekadar kita baca dengan isti'azah sahaja sudah memadai, tak perlu baca basmalah. Haram ke baca? Tak haram. Tidak ada jatuh dosa apalah. Semuanya memadai kita baca isti'azah sahaja. Yang pertama, qat'i al-jam'i, maksudnya dia wakafkan semua tempat, berhenti pada isti'azah, dan dia berhenti pada basmalah, dan berhenti antara basmalah dan awal surah. Contohnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, wakaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dia bagi wakaf ke semua tempat. Yang kedua, dia wasal pada semua tempat. Dia wasal pada isti'azah dengan basmalah, disambung isti'azah dengan basmalah, dan disambung dengan awal surah. Contohnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini wasal ke semua tempat. Macamlah insya-Allah. Yang ketiga, berhenti ataupun wakaf pada isti'azah sahaja, dan dia wasal ataupun sambung pada basmalah dan awal surah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada waqaf dan sambung. Yang keempat, dia sambung antara isti'azah dan basmalah. Lepas tu di waqaf barulah dibaca dengan awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, selesai isti'azah dan basmalah pada awal surah. Okey, di permulaan surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah tidak dibaca dengan basmalah. Mana surah At-Taubah ni tidak dibaca dan dengan basmalah, dan tidak ada basmalah pada surah tersebut. Terdapat dua wajah seperti di bawah. Okey, pertama sekali dia waqaf isti'azah dengan surah Bara'ah. Taubah tu ada juga orang panggil surah Bara'ah. Sebab apa Bara'ah? Permulaan ayat itu dimulakan dengan Bara'ah. Sama juga dengan surah Al-Mulk. Ada yang panggil surah Al-Mulk, ada yang panggil surah Malik, kerajaan belaka maksudnya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Yang ni dia waqaf antara isti'azah dan awal surah At-Taubah. Yang kedua, dia wasal ataupun sambung antara isti'azah dan awal surah. Ada yang nak terang baca ke? Panjang ni. Abang Rahim ni nak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Yang ni dia wasalkan antara isti'azah dan awal surah Bara'ah. Okey. Seterusnya, isti'azah ini tidak boleh disambung dengan ayat yang dimulakan dengan nama-nama Allah. Contohnya adalah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Muka surat 43 dah. Belakang ayat kursi tu. Atas sekali tu Allahu waliyul ladzina. Muka surat tu ni bukan awal surah, ni awal ayat dah. Muka surat 43. Tak silap sajalah. Jadi tidak boleh baca isti'azah dan sambung terus. Seterusnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surah Thaha. Pun tidak boleh kita sambung isti'azah dengan ayat ini. Berhenti pada isti'azah, kita kena waqaf dulu isti'azah, barulah kita baca ayat ini. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Satu bacaan. Yang kedua, kalau kita nak baca ayat kedua, kita baca isti'azah dan kita tambah basmalah, barulah kita sambung ayat ini. Contohnya surah Thaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebab apa? Sebab apa tak boleh sambung? Sebab minggu depan kita bagi tahu. Okey. Tamatlah pelajaran kita mengenai isti'azah pada malam ini. Jadi masa ada sikit lagi, kita baca surah lazim. InsyaAllah kelas yang akan datang saya akan terangkan basmalah pula. Hari ini isti'azah, minggu depan basmalah. Lepas tu barulah kita masuk pelajaran yang seterusnya. InsyaAllah siapa yang ada mushaf boleh tengok. Kita akan baca sama-sama surah Al-Mulk, surah Ad-Duha dulu lah, yang pendek dulu. Saya rasa tak perlu kot, sebab rasa Ad-Duha semua dah hafal lah. Tapi kalau boleh ambil mushaf. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok huruf-huruf yang kita akan sebut nanti. Jelas kan? Boleh kot. Okey, saya baca dahulu baru ikut
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. Ini kita panggil bacaan yang pertama. Kita waqafkan ke semua tempat. Yang kedua, kita baca isti'azah sambung dengan basmalah, insya-Allah kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita baca wadduha kan. Tu bacaan yang kedua. Yang terakhir kita sambungkan semua. Kita sambung yang ketiga dulu. Kita baca isti'azah, baru kita sambung basmalah dengan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Bacaan yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Panjang nafas, boleh ganti tu. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kalau boleh backing huruf kha tu kan, bukan khair, kha. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. فَتَرْضَى. Ra tu kita baca dengan tebal lah pada ra tu. Sebab apa? Ra tu mati, ta tu berbaris fathah, kena baca dengan tebal. Alam yajidka yatiman fa'awa. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا mak lazim kalimi musaqqalah, sama dengan kalimah ad-dhalli, 6 harakat. وَوَجَدَكَ fa'aghna. Gha tu mati dah. Gha tu huruf isti'la, huruf yang tebal. Mana matinya kita kena buat tebal sikit dah. Fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fala taqhar. Qalqalah pada huruf qaf tu dah. Dan ha itu, ha tu kena tebal sebab ra tu mati, huruf ha tu berbaris fathah. Sekali lagi. Fa'ammal
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Fahadis kita dah baca dengan sin, jadi salah lah. Yang tu ingat kelas sebelum ni saya kata lahnu, jadi sebab apa? Sebab kita sudah tukar huruf sin dengan huruf ta. Salah dah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Senang je dah. Hadis, dis. Kita letak hujung lidah kita ni pada gigi atas ni. Gigi gunting dia. Ni gigi gunting kita. Gigi kacik kita, lidah tu duduk situ. Jangan tarik, letak dengan lembut. Barulah dia jadi. Kalau tak ada gigi tu, dia jadi licin sikit lah. Faham? Fahadith. Dia takkan bunyi fahadis. Kalau dis tu, mana kita dah tertukar huruf ta dengan huruf sin dah. Okey. Ada masa lagi sejam ni. Haji Mansur kata boleh lagi sejam. Kita tambah satu surah lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Rak kena bunyi kaf tu kan. Kalau kita belajar sifat huruf sikit, kaf tu huruf hamas. Jadi kita kena bunyi, dan dia ada dalam khawah banyaklah. Jadi kena bunyi rak. Sama juga kita akan takbir. Allahu Akbar. Jadi tak boleh Allahu Akbar. Tak berapa cantik lah. Jadi sifat huruf tu kita tak lengkapkan lagi. Semula dah. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na. Apa harakatna? Kita baca dengan dua harakat sahaja, tak boleh tambah dah. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Ayat ni kalau kita perhati, huruf sin mati, insya-Allah semua senang. Semua huruf ra tu bagi bawah. Mana-mana huruf ra bila dia berbaris bawah kena baca dengan nipis, dan huruf ra yang berbaris atas yang mad iwad tu kita waqaf kena baca dengan tebal. Sekali lagi kan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ra tu farghab. Fa dah. Jadi
Huruf fa ni ada yang tertukar dengan pa. Huruf Jawi tidak sama dengan huruf Arab dia tak ada pa, ca, nga, ja, tak ada. Jadi insyaAllah saya setakat itu dahulu daripada saya. Apa yang baik, yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang ataupun PM tepi, insyaAllah minggu depan saya jawab. Dan kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi, dan kita akan sambung surah selepas ini sampailah surah An-Nas. Maknanya pengajian saya akan baca daripada Ad-Duha sampailah surah An-Nas. Habis surah-surah lazim ini, barulah kita akan sambung surah-surah pilihan, contoh surah Al-Mulk ataupun Kahfi. Sebab apa saya mulakan dengan surah lazim? Sebab saya yakin semua kat rumah solat baca surah lazim. Tak ada yang baca surah Al-Baqarah dan Al-Mulk lagi lah dalam solat, melainkan luar solat. Jadi saya rasa kita baca surah lazim dulu ya, surah-surah yang kita baca dalam solat dahulu, barulah kita baca surah-surah pilihan, insyaAllah. Tak ada soalan kan? Alhamdulillah. Jadi saya setakat dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai petunjuk cahaya dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kami di saat kami membaca mengajar kalimah-Mu dengan silap ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran dan istiqamah dalam belajar dan mengajar ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, suburkanlah Al-Quran pada jiwa kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, syafaatkanlah kami dengan syafaat Al-Quran, syafaatkanlah kami dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.